Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Kita lupa rupanya salah satu guru yang terbaik kita adalah hari semalam kita. Maka sebab itu seandainya kita tidak dapat belajar daripada guru yang terbaik, maka siapakah lagi guru terbaik yang akan mengajar kita? Kerana rupanya dengarnya seperti sesuatu yang sangat simple, tetapi Rasulullah berjaya membentuk sebelum manusia berhijrah. Kita tak seperti duduk di zaman para sahabat. Para sahabat seperti sentiasa ada api dalam diri dan persekitaran yang mendorong mereka untuk sentiasa buat lebih baik, dan mereka berlumba-lumba untuk sentiasa membuat lebih baik, sentiasa buat lebih baik. Maka berlakulah proses hijrah tersebut berlaku berterusan. Grafnya adalah begitu meningkat dan tidak hanya mendatar, apatah lagi tidak menjunam turun ke bawah. Sebab hijrah adalah proses. Hijrah itu bukan satu event, bukan satu kejadian, tetapi sebuah proses berpanjangan. Tak boleh kata pada seorang, oh saya dah berhijrah. Itu perkataan yang tidak tepat. Sebab hijrah ini adalah proses yang tak berhenti-henti. Proses setiap jam, setiap 24 jam. Bukannya maknanya prosesnya adalah, oh dulu saya dah berubah, alhamdulillah Allah bagikan saya hidayah dan sekarang saya dah berhijrah. Istilah dah berhijrah itu tidak tepat. Bukan dah berhijrah, saya sedang berhijrah. Bila berakhir? Sampai malaikat maut datang kepadanya, berakhirlah kisah hijrah dia. Dan inilah menjadi doa-doa kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan kami ini, hari ini ya Allah lebih baik daripada hari semalam kami ya Allah, dan jadikanlah hari esok kami lebih baik daripada hari ini. Seolah-olah dalam Islam tarbiyahnya mengajar pada setiap 24 jam perlu berlaku perubahan dan hijrah diri pada setiap orang. Bila kita dah berhijrah menjadi seorang yang lebih baik, melakukan perkara-perkara yang baik, kenapa kita merasakan kehidupan kita ini menjadi semakin susah? Kerana kita mengukur amalan kita itu dengan ganjaran dunia. Kalau kita mengukur amalan kita dengan ganjaran dunia, pastinya kita akan rasa rugi. Kenapa? Kerana dunia ini di mata Allah, di sisi Allah tidak bernilai, bahkan lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, pastinya Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebab itu bila kita dah berhijrah, jangan sesekali kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Aku dah berhijrah, kenapa kehidupan aku susah? Dia senang. Wa ma indallahi khair. Ingat, di
sisi Allah itulah yang lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai, iaitu akhirat yang Allah akan ganjarkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam penghijrahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ramai orang bertanya, ya, apa kata kalau orang tu dia selesa dengan keadaannya yang ada sekarang? Dia tak nak berubah. Dia kata, apa aku nak berubah? Aku dah okey apa? Jadi persoalannya ialah, kenapa ramai orang rasa selesa dan tak nak berubah? Ini semuanya rupa-rupanya ialah tabiat semula jadi manusia. Ikut kajian, kalau ikut statistik, 94% orang yang normal ni dia tak nak berubah. Dia selesa dalam zon selesanya. And yet Nabi SAW bersabda, orang yang 2 hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju ke arah kegagalan. Kenapa nak berubah? Kita nak meneroka kita punya potensi sebenar, kehebatan-kehebatan kita yang Allah telah beri dalam diri kita ni, kita kena keluarkan satu persatu. Kelemahan yang kita ada dalam diri kita ni kena dikenal pasti dan diatasi satu persatu untuk kita move forward, maju ke depan, untuk jadi orang yang benar-benar mencapai potensinya. Ya, sebab Allah mencipta kita dengan sebaik-baik kejadian. Jadi amanah kepada manusia ni ialah di samping menjaga dirinya, jaga kesihatannya, jaga keselamatannya, ialah untuk mengeluarkan kehebatan untuk apa? Untuk membentuk dirinya, membantu keluarganya, membantu tempat kerjanya, ya, masyarakatnya, membantu ummah, agama dan sebagainya. Sebenarnya saya selalu mengajar di mana-mana pun, pertamanya ialah kita dengan ikhlas, ya, istighfar banyak-banyak, kita tulislah. Tulis 3 kekuatan kita, 3 kelemahan kita. Yang kita sedar, ya, yang kalau kita keluarkan kehebatan akan jadi lebih baik, yang kita atasi masalah tu kita akan berubah bertambah positif. Ramai orang gagal. Ramai orang dibagi 1 minit, ya, menulis apa kekuatan aku, ya. Dia terkebil. Apa kelemahan aku. Tapi saya kata, okey, bayangkan kawan rapat anda. Ingat, okey, tulis nama dia. Sekarang tulis dalam masa 1 minit. 3 kebaikannya, 3 kelemahannya. Tulis. Dalam masa 30 saat, semua dah siap. Tak sampai 1 minit. Siap semua. Kekuatan kawan saya, kelemahan kawan saya. Kenapa kita boleh buat untuk orang lain, tapi kita gagal untuk buat untuk diri kita? Sebab mata kita sentiasa melihat keluar dan kita jarang menghisap diri, muhasabah diri. Okey, jadi saya nak bagi tips sikit saja. Ya, ada 3, 4, 5 cara bagaimana nak mengenal potensi diri kita yang sebenar, memberi nilai tambah kepada dunia dengan lebih berkesan. Sebab tanpa anda, tanpa saya, dunia tidak sempurna. Jadi kalau dunia dah cantik tanpa anda, tanpa saya, Allah tak perlu cipta kita. Make sense? Yes. Jadi sebabnya disebut oleh Ali, orang yang baik, kalau dia ada kat tempat tu orang suka, kalau dia tak ada orang rindu, kalau dia mati orang tangisi. Orang jahat, kalau ada kat tempat tu, kat tempat kerja orang menyampah, kalau tak ada orang suka, kalau dia mati orang syukur. 1, cara nak mengenal diri ialah istikharah, ya, dan istighfar banyak-banyak, minta Allah berikan kita hidayat untuk mengenal pasti siapa diri awak sebenarnya, potensi, kehebatan, kecemerlangan dan X factor dalam diri. Yang kedua, nama kita dari Allah untuk bagi kita hint ataupun bayangan apa sebenarnya potensi kita yang sebenar. Rupanya nama kita adalah doa, nama kita ni adalah satu terapi kepada semua kelemahan yang ada dalam diri kita ni yang Allah telah berikan. Nama kita dari Allah. Dengan izin Allah, ya, rupanya fizikal kita ni akan memberikan gambaran tentang potensi kita. Hampir 95% anak-anak yang wajah ibunya akan ikut perangai ibunya, bakat ibunya, selera ibunya, potensi ibunya, ya, perangai dan amalan ibunya dan juga penyakit ibunya. Allah punya kuasa. 95% juga anak yang muka ayahnya akan ikut banyak potensi, kehebatan, masalah, cabaran, bakat dan juga penyakit ayahnya. Itu pun satu sumber untuk kita kenal pasti apakah potensi kita yang sebenar. Yang ketiganya ialah, itulah. Ini boleh jadikan satu kontroversi, tapi ini sebagai satu panduan, ya. Bukan berkaitan dengan horoskop ke zodiak, kita ada kena mana. Ikut kajian saya, tarikh lahir kita mencerminkan peribadi. Sebab kedudukan matahari, bulan, bintang waktu kita lahir mempengaruhi perangai kita. Di mana keadaan bulan, bintang, matahari semasa kita lahir? Sebenarnya orang yang bulan ganjil sering suka mengganjilkan diri. Orang bulan genap lebih ekstrovert, mudah campur orang. Umumnya betul. Orang yang bulan ganjil yang agak keras hati, yang banyak simpanan, yang orang yang bulan 5, bulan 9, bulan 11. Ini kajian, ya, Allah punya kuasa. Dan orang yang bulan genap yang kata tegas, keras, ialah orang bulan 2, bulan 4, bulan 8 dan bulan 12.
Jadi kita akan berdoa untuk mengeluarkan kehebatan kita satu persatu, ya, dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita satu-persatu. Sama jugalah dengan warna kegemaran mencerminkan peribadi, ya, anak keberapa urutan tu. Anak sulung lain perangai, anak nombor 2, nombor 3, nombor 4, anak bongsu. So ni semua kena belajar, ya. Jadi perkara-perkara, dan of course satu lagi aspek untuk mengenal peribadi ialah grafologi. Bentuk tulisan kita. Semua orang hebat, tulisannya besar. Orang tulisan condong ke kanan, ikut kajian Allah punya kuasa, mudah nak campur orang. Orang tulisan condong ke kiri, ya, ini semua Allah punya kuasa, ya, mencerminkan anda introvert, suka bersendirian, ya, tak suka berubah. Nampak? Orang tulisan tegak ni majoriti. Dia bertindak ikut situasi, kondisi, dan dia adaptable, ya, ubah suai mengikut keadaan. Dan orang yang campur-campur tulisannya, orang yang tak tetap pendirian. Jadi ni antara cara mengenal peribadi dan potensi diri. Untuk apa? Untuk keluarkan kehebatan, atasi kelemahan, untuk maju ke depan. Ini kena belajar, ya. Kena belajar, kena bincang, ya. Kena pergi kursus, kena baca buku, kena surf internet. Mudah-mudahan anda akhirnya dapat mengubah. Jangan selesa dengan keadaan biasa, sebab Nabi bersabda, orang yang 2 hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju ke arah kegagalan. Therefore, untuk berjaya dunia akhirat, jom terus berubah dengan mengeluarkan kehebatan, atasi kelemahan, move forward untuk memberi khidmat kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Wassalamualaikum. Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh erti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup menjadi yang biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu. Singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Orang yang berjaya adalah orang yang dia dah nampak ya siapa dia 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, malah 20 tahun yang akan datang. Kalau kita tak nampak siapa kita, maka kita tak akan dapat lakukan perubahan. Maka kita akan turun pagi, balik petang, turun pagi, pergi sekolah, balik sekolah. Maka kita akan buat perkara yang sama, dan perangai yang sama, sikap yang sama, cara yang sama. Dan inilah antara sebab kenapa kita akhirnya gagal. Kita tidak boleh berjaya kalau kita tidak tetapkan matlamat. Mesti ada matlamat. Mula belajar dari awal.
Jangan tunggu last minute. Buang pemikiran honeymoon je. Bila kita mula belajar awal, kita menguasai setiap perkara awal, maka kita faham apa yang disampaikan. Tumpu 100% dalam kelas. Fokus kepada apa yang disampaikan oleh cikgu dalam kelas. 80% tumpuan ni datang daripada mata. Sebab itu kalau kita ni duduk di tepi tingkap, hati-hati. Sebab banyak mata kita akan tengok keluar tingkap. Tengok cikgu, jangan alih mata. Sebelum mula kelas, cuba untuk baca dulu apa yang cikgu akan ajar. Baca dulu, tak faham pun tak apa. Sebab apa? Bila kita mula baca, kita tak faham. Tetapi ketika cikgu mengajar nanti, masa tu otak kita akan trigger. Oh, ini semalam yang aku tak faham. Ini semalam yang aku tak tahu. Jadi interaksi otak kita dengan apa yang cikgu ajar tu tadi menyebabkan belajar itu lebih menyeronokkan. Cuba untuk catat setiap perkara yang kita tak faham dan cuba selesaikan pada hari itu juga. Anak-anak yang lebih dewasa penampilannya, matang pemikirannya akan dapat banyak kelebihan. Cikgu akan berikan dia tanggungjawab sebab cikgu yakin dengan anak-anak itu tadi bila nampak lebih dewasa. InsyaAllah anak-anak yang lebih dewasa dari segi pemikiran, maka dia akan cemerlang. Okey, kita baca soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak istiqamah berubah sebab saya dah banyak kali jatuh. Okey, terima kasih pada yang bersoal. Semoga Allah kurniakan syurga. Ramai orang tanyalah tentang macam mana nak istiqamah dalam berubah kan. Sebab standard banyak kali hatta terjadi pada diri saya rasa terjadi pada semua orang lah. Kita buat satu dosa, kemudian dah taubat, lepas tu kita buat balik taubat, buat balik dosa tu, dah taubat, kita buat balik dosa tu, dah taubat, kita buat balik dosa tu. So macam mana nak istiqamah? Sebenarnya kawan-kawanku, istiqamah ni ramai yang salah tafsir. Adakah istiqamah tu bermaksud kita lepas kita berubah tu kita langsung tak buat dosa dah? Sebenarnya tak juga. Sebab manusia ni, fitrah manusia ni memang tak terlepas daripada dosa kan? Sebab tu Nabi SAW sabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam ni melakukan dosa. Khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat dosa adalah yang bertaubat. So macam mana nak istiqamah kan? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, istaqimu walan tuhsu. Hendaklah kamu istiqamah walaupun sebenarnya kamu takkan mampu. So macam mana Rasulullah suruh kita istiqamah, tapi Rasulullah kata kita takkan mampu? Tak ke kontradik tu? So apakah tafsiran daripada hadis ni? Maka ulama menafsirkan hadis ni dengan satu ayat Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dan hendaklah kamu istiqamah dengannya, dan hendaklah kamu meminta ampun. So keyword dekat sini adalah istiqamah dan minta ampun. Bermakna yang dimaksudkan dengan istiqamah tu bukanlah bermaksud kita berubah lepas tu kita terus tak jatuh langsung, tak. Yang dimaksudkan dengan istiqamah tu adalah istiqamah meminta ampun pada Allah setiap kali kita jatuh. Maknanya yang dimaksudkan dengan istiqamah adalah istiqamah dalam taubat. Taubat pada Allah. Kalau terjatuh, taubat lagi pada Allah. Kalau terjatuh, taubat lagi pada Allah. Lazimi taubat. Taubat lagi dan lagi, taubat lagi dan lagi, taubat lagi dan lagi, sehingga sampai satu masa moga-moga kita mati dalam keadaan kita sedang bertaubat. Sebab tu sebab kalau kita baik pun, contoh kalau kita dah baik, adakah kita terlepas daripada dosa? Tak juga. Ada orang dah baik dah tapi riak, dosa juga. Ada orang dah baik dah tapi dia merendah-rendahkan orang lain, dosa juga. So kita memang tak terlepas daripada dosa. Sebab tu yang dimaksudkan dengan istiqamah dalam berubah adalah istiqamah dalam bertaubat pada Allah SWT. Jangan sesekali putus asa dalam taubat pada Allah SWT. Benda ni penting sebenarnya. Jangan putus asa dengan taubat. Sebab ada orang dia putus asa dengan rahmat Allah. Dia kata tak guna aku taubat. Dah taubat buat balik, baik tak payah. Baik tak payah taubat kan. Dah tak ada harapan ni, aku confirm masuk neraka. So alang dah confirm masuk neraka, biar je lah masuk neraka. Ada orang dah putus asa dengan rahmat Allah. Wahai sahabat-sahabat yang sedang berputus asa dengan rahmat Allah SWT, ingat, Allah ada pujuk kita semua. Ada satu hari tu saya time sekolah, time tu saya form 4 tak silap saya, form 4 lah. Saya ada buat satu dosa ni lah.
Dan saya rasa down. Memang saya rasa sangat-sangat down time tu. Saya rasa macam, ya Allah, sampai bila lah aku nak buat benda ni, ya Allah. Saya rasa sedih. Dan saya rasa sangat-sangat putus asa. Tiba-tiba ada kawan saya datang. Mungkinlah dia tengok saya tengah sedih. Bukan. Saya tengah sedih time tu. Lepas tu, time tu saya dekat musola, dekat surau. Dekat depan saya ada kawan. Ada 2 kawan saya sedang bersembang. Dan saya terdengar ada orang sembang. Kawan saya tu kata kepada kawan lagi satu, dia kata, cuba kau buka surah Az-Zumar ayat 53. Saya terdengar persembangan tu lah. Kawan A tu, kawan saya yang A suruh kawan saya yang B baca surah Az-Zumar ayat 53. So saya pun terdengar, saya pun cubalah buka. Dan saya sangat terkejut. Ayat tu sangat kena dengan diri saya ketika itu. Dan saya rasa kena dengan situasi ramai orang. Ayat tu sebenarnya Allah sedang pujuk kita. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-Ku yang sedang berputus asa dengan diri sendiri. Allah tengah pujuk kita. Time kita tengah down tu, Allah pujuk kita. Wahai hamba-Ku yang sedang berputus asa dengan diri sendiri. Bayangkan betapa sayangnya Allah pada kita. Apa Allah kata? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali kau putus asa dengan rahmat Aku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Aku akan ampunkan dosa kamu keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pujuk kita. Allah kata jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah. Allah sentiasa ada. Allah sentiasa ada untuk ampunkan kita. So janganlah tangguh dalam taubat. Lazimi taubat. Setiap hari istighfar 100 kali. Dan moga-moga Allah bagi kita kekuatan untuk kekal dalam perubahan yang kita lakukan. Dan sentiasa bangkit selepas kita jatuh berkali-kali. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita semua dalam syurga berpimpinan tangan, insyaAllah.